Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi bertemu kita kembali di rancangan wacana rentas bersama Rentas 7, berita merentas zaman. Jadi merentas sempadan. Kita belajar, kita buat ni sikit, buat lawak lagi. Kita ni kalau sembang santai dan Rentas 7 ni kita sembang santai saja. Jadi ada yang kita jok-jok supaya luar di sana tu terhibur. Jadi minta maaf. Tadi kita terlewat sikit kerana masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Jadi malam ini kita bersama seorang lagi orang lama kita. Jadi di sini yang sejarah kedatangan beliau di Kuala Kedah ni. Jadi kita nak saudara perkenalkan, kita panggil Tok Wan kot. Layak panggil Tok Wan. Kita perkenalkan saudara kita Abang Haji ya. Abang Haji ni untuk menceritakan permulaan selama beliau dan keturunan beliau yang datang ke Kuala Kedah ni. Jadi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Ibrahim Yaakob nak menceritakan sikit sebanyak sejarah Kuala Kedah. Jadi Diteruskan tu Haji. keturunan saya ni keturunan Minangkabau asli. Mak saya orang Minang, bapak saya pun orang Minangkabau. Di sana, di luar sana clear. Okey. Lepas tu mula-mula Kuala Kedah ni pekannya di Batu Dua tu. Atas pada Batu Satu dan Batu Dua dekat sikit pada Kampung Jawa tu. Kampung Jawa tu yang nama ada Kampung Jawa tu pasal semua orang Jawa tu berimbun tu dia pakai buat perkampungan Jawa tu. Ya tu Haji. Jadi orang Minang ni cuma dia yang pertama lah, tapi orang Jawa ni dia stage kedua. Tapi stage kedua pun dekat-dekat kan, dekat-dekat lah. Bukan kata jauh-jauh. Nak cerita lepas tu Pulau Kedah ni pekan dia di Batu Dua. Kemudian dia akan berpindah di bersebelahan dengan masjid atas sikit ni nama Pekan Rakit. Pekan Rakit ni dekat Infrajaya yang ada sekarang ni. Dulu dia bawah tu ada ayam. Dia buat jambatan nak pergi ke sebelah sana tu buat kedai pekan di sana lah. Nak celah sikit sebelum kita pergi jauh Haji, nak tanya Haji bila menceritakan pekan ada air, ada ayak kat bawah tu. Jadi kita nak cerita, ada Haji melihat keadaan masa tu macam mana pekan di atas air tu. Nampaknya ini very interesting. Okey, jadi pekan ayak tu macam mana? Saya rasa Haji, saya rasa anak generasi muda ni yang umur mungkin dalam 50-an pun tak tahu pekan Kuala Kedah ni suatu masa dulu ada pekan ayak. Adakah dia sama dengan seperti di Bangkok tu? Okey, silakan Haji. Ada. Di Bangkok ni memang baru pekan ayak tu. Di Kuala Kedah ni kira sejarah. Sejarah daripada dulu pekan dia banyak alok. Jadi dia tak buat halak lepas apa daripada jalan tu dia datar, lepas tu dia terus ke Nyemerang. Kalau kita daripada Baling ni sebelah kiri ya. Jadi ada ayam tu, jadi dia buat kedai tu atas ayam. Itu nama Pekan Rakit tu. Lepas tu stage yang kedua dia berpindah kepada tepi sungai Pekan Lama Kuala Kedah. Jadi makna pada pengangkutan daripada Penang dia main dari feri, pengangkutannya kira macam pelabuhan lah di Kuala Kedah tu, di Kuala tu, di Pekan Lama tu, dalam Pekalan tu. Masa tu zaman sebelum Jepun lah. Belum Jepun lagi Tu lama dah pekan. Feri daripada Penang lah. Feri dari Penang berada di Kuala Kedah. Memang dulu Haji memang pekan di sungai ni memang besar. Memang cukup besar, dalam lah. Dalam Kayu transit barang-barang daripada Greek tu mai ke Kuala Kedah. Dulu jalan pergi ke Baling ke Greek tu bukan ada jalan je, jalan tanah. Jalan tanah merah. Tanah biasa lah. Ya. Lepas tu dia punya pengangkutan tu pakai lembu. Dia konvoi. Satu grup 25 kereta lembu, 30 kereta lembu. Lepas jalan hutan masa zaman dulu ni rimau banyak. Gajah, rimau nak tambah kan. Dia dapat konvoi.
Nak tanya tu Haji. Hari ni kalau kita dengar ni deruruman kereta dan kenderaan di sana. Tapi dulu mungkin kita dengar gereman harimau. Oh, Haji biasa dengar tak harimau tu apa semua? harimau tu. Lah, tak ada dengar ah. Dia katakan harimau tu terlalu besar dulu, zaman dulu. Tapi harimau kata ni kira dengar cerita lah. Tengok tak biasa. Okey, teruskan Haji. Lepas tu nak tinggal sejarah ni Masjid Kelauti ni. Cantik tu. Satu Masjid yang Kelauti ni dulu ni buat dengan kayu Masa tu orang-orang gotong royong buat masjid ni. Tak ada upah jalan ni semua kontraktor semua ada ni. Lah tu tak ada kontraktor. Semua pakai otak sendiri lah. Belah kayu pun pakai gaji. Seorang duduk di bawah, seorang di atas belah kayu. Belah papan, belah kayu kan. Buat dengan kayu dalam Masjid Kelauti tu. Gambar pun ada di Kelauti tu. Nanti dapat tunjuk gambar Kelauti tu. Masjid Kelauti hak lama lah. Dulu orang dulu ni masuk bapak saya lah yang buat masjid tu. Dan bapak saya pun jawatan dalam masjid tu. Dia panggil orang 10. Dulu orang 10 masjid ni. Zaman dulu ni tak nak toslet lagi masa tu. Haji kita minta boleh tu Haji kuat sikit cakap boleh. Masa zaman dulu ni Orang lama. toslet tu tak ada lagi. Saya duk ingat lagi orang tua saya naik basikal tu. Kira hantu raya ni kat jambatan depan sebelum masjid ni. Memang ada lah. Sebelum tu Haji, sebelum kita nak tanya soalan hantu raya tu, kita nak tanya Haji mai tu daripada Indonesia masuk melalui dengan saya dipahamkan daripada Penang secara tu. Bapak Penang saya lah, bagaimana bapak ke Tok Wan ke yang berkaitan dengan Penang. Jadi mai tu dengan apa dan mungkin kita boleh katakan orang yang pertama perintis pembukaan di Kuala Kelauti ni. Okey. Bapak Tok Wan saya dulu mai masa tu perang Belanda dengan Indonesia. Lepas tu orang tua saya Tok Wan saya tu dia tu kepala perang lah orang tu. Dia tak tahan dia kata mula-mula kena tembak tak jadi apa tu kena merayan terpelantin baru dah bawa anak-anak ni mai dah kira merantau lah mai ke Penang. Mula-mula di Masjid Penang tu Masjid Kelin tu kaki tepi Masjid Kelin tu ayat laut tepi Masjid Kelin yang ada sekarang ni. Lepas tu orang tua saya kata duduk di Pulau Benang ni bukan ada apa semua batu-batu nak tanam apa, nak makan apa. Lepas tu baru mereka hijrah sikit sampai ke Batu Dua Kuala Kelauti ni. Lepas tu yang bermula tu cerita yang awal asal dari Kuala Kelauti tu bermula di Batu Dua tu lah. Lepas patah balik mai patah balik mai ke belakang balik. Sampai saya pun beli tanah orang tua saya pun beli tanah di Pekalama tu yang buat sekarang ni ada sekolah agama An-Naim dan sekolah Mahat Hafiz. Yang ada sekarang ni. Dulu ni hutan lah tu. Ya Haji. Lepas tu sejarah Haji desa mungkin tengok banyak kayu-kayu balak dan feri yang berlalui sungai tu. Haji ada kesempatan tengok tak? Masa tu tak ada, cuma tempat bekas kesan tambak kapal tu ada lagi masa tu. Kayu balak pun ada lagi masa tu, tapi feri tak main lah pasal mungkin sungai cangkat kot. Masa tu dah jalan raya ada lori pun ada. Kemudian depa stop lah kot. Jadi saya pula dipahamkan di situ juga ada kelang kayu balak. Memang ada. Cerita sikit kelang kayu balak tu banyak. Situ bermulanya Pekan Baru Kuala Kelauti ataupun pekan yang sekarang ni pergi Pekan Lama. Kelang kayu balak tu selepas dah tak ada dah pengangkutan feri ni baru wujudnya kelang balak tu. Jadi mana kelang balak ni dia kemudian lah. Kelang balak dia kemudian lah. Jadi nak tanya lebih lanjut lagi, saya dipahamkan mungkin Haji tahulah cerita ni daripada Tok Wan ataupun kita panggil Tok Nenek Haji yang sebelum ni. Sebab saya tahu mungkin ini pun mungkin beribu tahun kot. Kemungkinan sebelum ni Haji tahu, saya pun dengar macam tu. Kuala Kelauti ni dibuka oleh seorang puteri dan dikabarkan bahawa mereka ini tengah mencari istana puteri sampai hari ni tak jumpa. Kajian ni mungkin kita berlanjutkan kepada pihak yang ada authority untuk dalam bidang ni. Adakah Haji besar dengar daripada orang tua mengenai seorang puteri menjadi pemerintah di Kuala Kelauti ni?
Tapi menurut kawan saya atau bapak saya, yang saya tahu di Sungai Kelotih dulu orang Bunian adalah masa mereka nak buat kenuri kenara, mereka akan pergi pinjam je baru kita esok kami nak kata contoh nak pinggan, nak zinc, peralatan untuk buat kenuri. Jadi esok pagi-pagi tu barang tu dah sediakan di tepi pantai tu lah. Jadi mereka pergi ambil lah benda-benda tu. Tapi benda tu hilang macam lagu tu saya pasal orang ambil tak hantar balik. Mereka ni orang dulu lah. Saya tahu dulu dia ambil tak hantar balik. Saya minta Haji lanjutkan sikit cerita orang Bunian ni, menarik ni. Kita tapi abang saya biasa tengok ni. Ya. Abang saya biasa tengok orang Bunian, abang saya. Nama dia pasal apa di tempat saya tu memang ada orang Bunian dulu ni. Orang Bunian tu dia main 3 orang masa tu. Dia nak bawa abang saya pergi mana tak tahu lah. Dia turun macam pakaian lepas tu macam kerabat dia raja lah. Panglima. Macam panglima lah. Jadi abang saya, tapi abang saya mesti tapi tak jumpa dah bela. Geografi ya. KP tu tak tahu lah orang lah dah bantu kan. Dah bantu lah. Tapi dia ada cerita saya kata dia main 3 orang ajak dia pergi mana tak tahu lah. Apa? Tapi tempat saya tu memanglah tempat saya tu ada payah, ada ular besar, ada lepas tu hantu raya apa dah. Ya. Hantu raya ni cerita yang apa apa tu? Pinggan mangkuk tu. Bagaimana dia pekat mula macam mana cerita nak tukar dengan mangkuk. Lepas tu kena janji macam mana, tolong cerita sikit. Melalui kisah cerita orang tua-tua dululah. Pinggan mangkuk ni dia kata kalau pecah ke kalau apa kena hantar balik. Kalau apa masalah apa kena hantar balik. Jadi orang kita Melayu dia kata tak tahu jenis pecah tak hantar pun dia kata biar pilah dia punya pun tak hantar balik. Jadi dia pun tak mau bagilah. Untuk orang tua saya tu ada lagi lah. Lepas pada orang tua tu berurusan dengan mereka tu. Jadi lepas tu dah lama-lama mungkin orang Bunian tu pun sengap tu ataupun berpindah atau bagaimana. Mungkin orang Bunian tak tahu hilang ke mana. Kita tak zaman moden lah ni kot. Mungkin mereka pun takut kot. Tapi mungkin orang Bunian tu mungkin masa kini pun ada lagi mungkin dia ada cuma kita tak tahu. Bunian memang ada tapi kita tak bisa jumpa, tak bisa dengar atau orang jumpa lah. Okey, yang Haji nak sebut ada yang kata Jembalang Hantu Raya tu macam mana? Sebab tajuk kita pun menarik hari ni. Kan, jadi kita nak ada kaitan dengan Jembalang Hantu Raya. Lepas tu kita cerita sikit sebelum kita melanjutkan. Dia cerita yang hantu raya tadi lah kan. Jadi kita sebab apa mungkin sebelum kehidupan tu ada elektrik kan. Sebab tajuk kita pun sebenarnya ni kehidupan yang sebelum ada elektrik. Bermakna masa tu tak ada elektrik kan. Tak ada elektrik. Dia cerita sebelum kehidupan elektrik tu bagaimana. Kena lampu ke apa ke. Untuk elektrik ni bagaimana. Masa zaman saya pun memang tak ada elektrik ni. Kami dulu pakai pelita. Semua lah satu koloti ni pakai pelita. Lepas tu jadi mana dulu masa tempat saya tu ada satu pokok nama pokok marabau, balak lah, cukup besar balak tu. Jadi kalau bulan mengambang ni memanglah hantu raya ni dia duduk main atas pokok tu. Tu semasa tiada ada elektrik kan. Tak ada elektrik. Semua tak ada pelita atas tu pasal tu dah bagi nama Goslin. Goslin pun ada. Tak ada lagi semua pelita. Orang panggil apa? Nyamong. Nyamong tu buat nyamong tu. Bulu bukan tu berminyak. Okey. Nyamong. Tu nyamong. Kita buat dengan donyok bulu ikat pakai licin. Okey, kehidupan tu sebelum tak ada elektrik ni bagaimana? Kesusahan, kesukaran ataupun dah jadi biasalah masa tu dah memang tak ada elektrik ataupun di tempat lain tu dah ada elektrik, di sini saja tak ada elektrik. Ataupun kebanyakan di Kedah ni tak ada elektrik. Tak tahulah, kemungkinan di Kelotih ni dia masa dulu ni zaman dia kan Kelotih ni macam jauh sikit daripada Banak punya sekarang ni lah. Mungkin dia tak ada elektrik ni kan. Jadi dah semua orang tak ada elektrik. Tak ada masalah apa lah. Jadi biasa lah. Jadi biasa lah. Jadi kita masuk sikit lah yang kata bila tak ada elektrik ni banyak jin Jembalang. Memanglah. Jin Jembalang ni bila
masa zaman dulu kita pakai pelita. Pelita ni kita boleh nampak lah bayang-bayang dia. Dah mai torchlight ni, mai lampu suluh ni. Kan dia lampu ni, dia kelajuan dia tu lebih pada jin tak ada nak terbang. Bila tersuluh jin ni, nampak jin lah. Jin takut tang pasal apabila kita dah tengok jin, tak kira lah jin ke hantu raya ke apa ke segala macam. Bila kita tengok menggunakan torchlight, dia tak mau lah. Torchlight dulu ke elektrik dulu lah? Torchlight dulu lah. Torchlight dulu, elektrik tak ada lagi. Tak ada lagi. Pakai torchlight pun cak rimau. So, saya ingat cak rimau. Pasal dulu rimau banyak kot. Lepas tu apa? Bila kita dah ada torchlight tu, tak bisa jumpa hantu dah lah. Bila ada torchlight tak bisa jumpa hantu. Sebelum ada elektrik, sebelum elektrik ada apa ni? Ada pelita. Masa ada pelita tu, sama pelita tu yang kita boleh nampak lah. Ada bila elektrik mai torchlight, lepas tu elektrik, pemasangan elektrik. Masalah elektrik tu ambil masa lama. Untuk di seluruh Kuala. Ingat masa elektrik masuk tahun 60-an lah. 60-an tu. Tapi mungkin orang tak percaya kata hantu ni, malah mungkin dia kata tengok bayang-bayang kot. Tapi benda tu betul pasal bapak saya biasa dia ambil biskut tok masuk dalam sungai tu. Dengan dia dengan biskut-biskut lepas masuk dalam sungai tu. Itu sebelum masa ada elektrik kan? Sebelum torchlight. Belum torchlight. Pakai suluh tu bubur dalam apa ni, upih. Buat macam pita tu upih, nampak cahaya depan dah lah. Biasa lawan, biasa tibai lah jin ni. Dia ganggu kita, dia ganggu orang tua saya, dia ganggu, dia duduk tengah jalan tu tak mau lari. Orang tua saya bawa rotan lah tibai tapi tak kena. Dia pasal jin ni, makhluk asing ni dia wujud dia adalah memang kita tahu kan daripada api, ayam, angin. Jadi kita tibai dia macam tibai angin. Bila tak kena. Dulu ada orang tua-tua dulu mengamal ilmu-ilmu apa contohnya macam orang tua-tua dulu kata mungkin depa tak apa, orang kata lebih kuat Islam tu. Jadi depa amal ilmu-ilmu tu, tapi kita nampak macam orang tua-tua dulu adalah menggunakan amal perbuatan Melayu, tapi sebenarnya daripada Islam itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Ya. Orang tua saya tak tahulah. Orang Jepun tu dia biasa berlaku. Tok wan saya tu memang panglima memang handal lah. Dia tembak tak masuk, kena merayam pelantin. Bayangkan tengok. Kita kena duri sawit berayau lah. Tuan Haji lah macam mana boleh kalau kena merayam ke pelanting boleh? Ni bukan kat mana kecai tu oi. Tak cuba lagi ni. Kan? Tapi saya biasa kena, alhamdulillah. Saya biasa kena semua hidup saya sejarah. Saya biasa kena dengan bulldozer. Bulldozer tak ada brake, dia langgar saya. Dinding tu Mekah saya, alhamdulillah. Ini saya ingat saya matilah. Hebat tu. Mana ada ilmu perlawanan. Lepas tu dia angkat masuk dalam rumah saya sekejap. Saya ingat kot dalam rumah ada orang ingat dia orang tu ya, ingat kot malaikat. Memang rasa mati lah. Jangan mata lah, gelap lah. Dunia ni nampak gelap lah. Tu jarah lah. Kalau ada juga tapi kepala pelawak pahlawan. Tapi mungkin kalau ada orang nak main melentuk boleh tu. Tapi bapak saya memanglah dulu masa zaman Jepun dia memang susah lah. Masa tu Jepun main, dia nak orang Jepun ni dia suka orang perempuan. Dia suka ambil tak kira lah bini orang ke anak orang ke anak dara. Tu orang tua saya ni buat lari mak saya tu. Bawa pergi Gua Cepedak tu. Gua Cepedak tu tak mana? Cepedak ni yang ada sekarang ni Gua Cepedak ni. Dia ada daripada Kuala tu apa jauh? Dekat je kan kita memang sungai ni nak sampai lah. Sungai, ya. Dulu jambatan tak ada. Jadi mana Jepun ni dia tak paling berenang. Dia nak sampai je lah. Orang tua saya lari dengan mak saya pergi rumah cerita dia. Pergi satu rumah tu nak minta tumpang tidur. Jadi tuan rumah tak bagi. Dia kata nak tidur boleh tidur bawah rumah. Bawah rumah zaman dulu tak mana rumah. Dengan sampah dengan macam-macam segala macam. Cuci semua bersih semua. Tidurlah bawah rumah. Lepas tu orang tua saya, mak tua saya tu mengandung kat abang saya tu. Lepas tu dia lapang orang tua saya kata, "Ish macam mana nak buat ni?" Tapi dia ada dalam nuntut sikit kat tok wan dia kot, kat pak dia kot. Dia ambil tikap mengkuang ni. Dia lurut jadi lipan. Lepas tu dia suruh lipan tu pergi kecil tuan rumah lah tu. Kan?
Lepas tu tuan rumah kena ketik riau, panggil satu kampung untuk bunga semua mai berubat tak boleh, benda buat daripada ni. Lepas tu dah sekali dia panggil lah orang bawah rumah, orang rumah kot-kot lah. Hang boleh berubat ni. Dia jampi sikit-sikit kata, tolong jampi aku, tak tahan aku nak sakit ni. Lepas tu bapak saya pun dah ada buat benda tu. Dia boleh menawak lah. Lepas tu untuk saya ni buat lega-lega dia panggil naik makan nasi kat tengah malam, pukul 3 pagi 2 pagi. Melih pelanduk. Orang dulu ni banyak bekam belah pelanduk, depa simpan pelanduk buat dalam tangkap. Boleh belah pelanduk tangkap. Dia bekam belah dia tangkap dia simpan lah buat luk tengah malam. Dulu pelanduk lama. Han Ciding dapat kan. Jadi masa lampu tak ada tu. Kan orang dulu pergi pengajian tu bagaimana? Pengajian Quran ke, pengajian di kitab dan sebagainya. Lampu tak ada. Lepas semua pakai masa zaman tu pakai pelita. Memang ada ramai orang mengaji ke tu. Pakai pelita baca Quran apa mengaji mau kita. Tapi zaman dulu ni macam padu ain ni tak dengar cerita lah. Dia pun lepas pada tu baru lepas pada zaman Jepun tu baru ada lah padu ain. Dia pun seminggu sekali, sebulan sekali lagu tu lah. Jadi kanak-kanak ada masa zaman kanak-kanak budak-budak tu masa tu dia bila tak ada lampu elektrik tu dia rasa perasaan takut, ada perasaan takut atau apa? Tak, dulu ni tak takut apa pun. Cuma takut ulang kan, tak nampak. Malam-malam lah. Suasana elektrik tak ada ni, zaman sekarang dah tengok ada elektrik. Suasana sekarang ni kalau tak ada elektrik orang budak-budak boleh menangis, boleh riau. Jadi suasana begitu. Jadi Haji cerita sikit suasana masa tak ada elektrik tu. Ada elektrik ni faham sajalah. Lepas maghrib tu baca Quran lena lah, tak ada kerja apa. Makan tak ada malam-malam. Malam-malam gelap memang tak nampak apa. Kan? Masa tu zaman dulu masa tak ada elektrik ni budak-budak pukul 8 tidur lah. Budak-budak dah lah main handset sampai pukul 12 tak tidur lagi. Jadi suasana kalau orang nak tengok elektrik tadi tak tahu nampak tak nampak. Elektrik itu suasana elektrik kita terpadam. Itu teknikal apa tadi berlaku teknikal begitu, jadi nak dikatakan elektrik tak ada begitulah keadaan, walaupun masih ada lagi elektrik sedikit-sedikit di luar sana, tapi dulu ni Haji memang tak ada elektrik, memang gelap betul-betul je tu. Dia cerita si kegelapan tak ada elektrik tu. Malam-malam nak pergi rumah adik-beradik pun susah lah. Dengan gelap kan. Semua bukan kata satu rumah, semua rumah gelap. Masa tu motor pun ada, basikal pun jarang-jarang. Nak kaya basikal dengan hantu rumah cukup. Haji biasa jumpa hantu tak? Biasa nampak bayang-bayang ada, tapi dia semua kembang tengkok lah. Kembang tengkok dengan bulu rumah dah lah tu masa kecil-kecil tu ni lah. Masa umur 9 tahun 10 tahun. Tapi lah ni tak bisa takut lah. Lah takut kan takut lagi nak balik tak takut lah. Ni hantu takut kita lah ni. Wah, hebat tu. Sebab saya kalau jumpa hantu nak turun main buat kerja lah. Kerja banyak saya. Jadi orang dulu memang kalau masa elektrik tak ada tu, orang dulu boleh ajak hantu. Kita panggil hantu lah sebenarnya jin lah kan. Jin untuk buat kerja. Memang dia ada pengalaman ke buat jin buat kerja? Tak ada memang, cuma orang yang buat benang tu ada lah, dia cerita. Dia pakat dengan jin. Esok ni dia tolong tanam lah. Tanam padi. Lepas tu kalau macam nak pindah rumah, dia abang kat jin tu, dia dah siap semua, standby semua siap. Rumah dulu dia akan rumah lah, bukan rumah batu, rumah kayu, tak pelapik lah. Lepas kita nak pindah tu dia akan tak pelapik. Esok jin yang angkat tak pelapik tu. Dia tak ada rosak apa, semua duduk elok. Tapi masa orang tua saya cerita, kena jamu 2-3 kawah nasi. Mungkin jin tu ramai kot. Dia kata kurang-kurang 3 kawah. Lauk ikan bilis saja pun sekawah. Memang ada jin makan kuat ataupun tak tahu. Jin tu ramai. Jin tu mungkin ramai kot. Ramai buat aja asal semalam nak angkat rumah bukan ringan. Takkan angkat 2 seorang dah. Kan?
Lepas tu kayu-kayu balak masa tu semua. Kadang-kadang tu orang yang benar jin ni masa zaman dulu pun dia terdesak pun dia jadi. Kalau kita saja nak buat tak jadi. Cerita macam orang tua saya tadi lah, lapak nasi tengah malam sampai tak makan daripada tengah hari tu sampai ke malam tak makan. Tu orang rumah pun tidur bawah rumah. Bayangkan kalau kita tidur bawah rumah. Rimau pada masa tu. Rimau pada. Memang sejuk dengan ulang semua cukup. Lepas tu lah kelebihan kita menuntut yang kata dia buat lipan tu. Menuntut dengan keizan Allah Ta'ala. Ni jin asbab jadi jin tu. Dia boleh arah pula lipan tu. Kita nak arah kucing pun payah. Ni arah lipan lah. Mana orang dulu tu hebat, dia boleh mengarahkan jin. Kita lah ni, kita terpaksa ikut jin tu yang tak boleh, dia boleh menjadikan khurafat dan syirik. Kita sebenarnya kalau kita boleh mengarahkan jin, tak ada masalah. Tapi kalau jin mengarah kita, masalah. Kerana jin akan memberi syarat, berbagai syarat. Jadi berbalik kita ke kawasan yang kemungkinan ada pusat pemerintahan seorang Raja Puteri ni. Dulu saya dengar juga mereka jumpa macam-macam dalam sungai tu. Ada apa meriam, ada emas pun ada. Haji bisa dengar lah. Saya bisa dengar sekali ada berdoza tu dia cari apa tu dia ambil pasiak, lepas tu dia jumpa satu tong emas duit. Lepas tu dia tinggal berdoza, dia lari tu. Haji bisa dengar? Saya hati tak dengar. Tapi dalam payah saya tu ada satu budak tu, dia tengah duk sok anak ikan karim. Dia ada jumpa lah kepingan emas lah. Bulat macam duit 5 upang tu. Dia jumpa dia lambung dia seronok lah. Dia tahu jumpa duit emas lah. Di payah saya masa tu. Dulu payah saya memang terkenal lah dulu, zaman dulu lah. Semua orang rutin yang pergi mengai ikan di situ lah. Mengai di payah saya ni memang ikan cukup banyak. Tempat tu memang ada jin pun, ada natang-natang ni. Jin-jin ni memang ada lah. Tu yang budak tu jumpa duit tu, lepas tu dia lama-lama golek jatuh balik. Hilang. Tak jumpa dah. Dia bagi tengok lah, tak boleh ambil. Ya, saya pun nak ada dengar juga daripada dulu seorang tu dia cerita saya, mereka jumpa duit emas lah, tapi duit emas yang dah lama dah. Jadi apa ni, bila Haji kata tadi zaman sebelum ada elektrik ni memang terlalu yang saya dipahamkan lah, macam Haji cerita tadi lah, terlalu gelap. Memang gelap betul. Bukan gelap macam sekarang macam gelap. Gelap sekarang tengah tak gelap. Dulu gelap ni memang tak boleh nampak tu. Gelap gelemat lah. Gelap gelemat gulita. Kan? Haji bisa hidup zaman tu. Zaman tu masa tu saya mungkin tak wujud lagi dah di sini. Jadi walau bagaimanapun kita dengar orang tua cerita. Jadi di Kuala Ketin ni lantai berapa elektrik masuk balik? Tak silap tahun 69 nak kata ya. Oh, kalau saya pun mungkin ada dah lah, tapi tak sedap dunia ni. Duk sedap akhirat ya, tak sedap dunia. Jadi dengan itu kita akan terus sikit lagi untuk menyambung bicara mengenai keadaan jin tadi. Sebab di Kuala Ketin dengar kata jin banyak. Jin ada satu orang cerita dekat saya, mungkin Haji bisa dengar. Dia malam ni dia jadi harimau. Siang dia jadi manusia, malam jadi harimau. Itu dia cerita tu betul ataupun rekaan kerana suasana gelap tadi tu? Yang cerita ni memang betul. Tapi yang saya tahu berlaku di tempat saya, kampung saya di Indonesia. Jin di bawah manusia ni dia menuntut dia jadi harimau. Dia kesudahannya jadi harimau. Jadi harimau tu orang belah macam biasa harimau tu. Duduk bawah rumah. Tapi harimau tu memang besar. Pasal apa Tok Wan, orang tua bapak saya cerita masa depa Tok Wan saya tembak. Tok Wan saya ni memang dia mengambil upah tembak harimau. Ya, terima kasih. Dia tembak harimau. Harimau ni makan lembu kawan tu, makan kawan dia. Kawan dia pun zaman dulu kan kata depa ilmu depa yakin ilmu depa. Jadi dia tembak harimau ni. Nak tembak harimau dah. Harimau jadian ni pun bukan senang. Dia kena yalah orang dulu hebat kan. Ya. Dia bawa satu daun lalang. Mengikut cerita bapak dia ni.
Lepas tu bawa senapang, bawa daun alang sampai rapat di telinga rimau tu. Alih daun alang baru tembak, baru mati. Tembak dalam lubang telinga dia. Kalau nak tembak rimau tak kena. Rimau ni kita tahu dia pendekak rimau ni. Rimau pendekak. Tak kena. Lepas tu ada harimau dia kena tembak. Lepas tu kawan tu pun depa zaman dulu memang belajar gayung ni. Kita ni silat gayung. Depa dulu gayung, gayung tu benar dia ke las buah las. Buah las. Buah las maksudnya ni dia gayung tu dia potong tali jantung. Dia potong, dia kata hang ni 3 hari mati. Lepas tu yang Tok Wan saya hang pun 7 hari. Ikut memanglah kita yakin Allah Taala tu kata nyawa tu kan. Tapi memang betul lah kita pada hakikat dia benda tu betul. Ilmu mereka lah, ilmu pembelajaran mereka tu. Depa yakin depa buat jadi dengan izin Allah kan. Ya. Lepas tu kawan tu 3 hari mati, Tok Wan saya pun 7 hari mati. Lepas tu depa belajar gayung tak belajar nak pulih. Tu masalah dia. Yang tadi kawan kita tanya pasal rimau macam tapi di Malaysia tak dengar cerita lah. Di Indonesia ada. Memang ada. Dululah lah tak ada lah. Luar kalau kita selidik balik mungkin kita akan temui. Kalau di luar sana ataupun kita selidik balik saya rasa mungkin law pun ada tapi ilmu tu berkurang-kurang mungkin kerana pemakanan kita lah. Jadi dia tak mau menjadi oleh kerana kesilapan kita sendiri makanan yang bermacam-macam. Jadi Allah SWT mungkin tak mengizinkan. Tapi ada juga kemungkinan ada. Jadi dengan ini kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Haji. Mungkin di lain hari, di lain waktu kita akan bersama lagi dengan wacana secara santai berita meletas sepadan ini di suatu masa. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan permintaan ada orang suruh saya baca puisi. Kan? Puisi ni ada bertajuk angin. Iaitu Sekian, terima kasih. Angin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin tempur. Puisi ni